Okay, nampak saya kan? Okay, selamat malam semua. Sihat ke semua? Sehat. Alhamdulillah. Sihat. So, hari ni kita nak bincangkan tentang soalan praktis SPM. Kalau korang ada modul, boleh buka muka surat 24. Okay, buka muka surat 24. Sekejap saya nak share. Okay, nampak eh? Nampak tak? Nampak. Okay, so untuk soalan nombor 1. Soalan nombor 1, Puan Maimun ingin membuat roti yang lembut. Antara mikroorganisma berikut yang manakah digunakan untuk membuat roti? Yeast, cikgu, yeast. Okay, so jawapan dia A. Cikgu Terus tanda. A. Okay, terus tanda dekat buku awak. A. Okay, nombor 2. Ni soalan nombor 2 kan? Okay, rajah 1 menunjukkan contoh-contoh mikroorganisma. Okay, ada gambar bulat macam ada tu. Kemudian macam ada zigzag tu macam tangga. Kemudian ada satu lagi macam cactus. Okay, ni kumpulan apa ni? C. Ada? Ada jawab. Protozoa. Protozoa. Siapa yang jawab A? Cuba Big tulis kat ruangan chat, nak tengok sikit. Kat ruangan chat. Kopi. Cuba tulis jawapan awak kat ruangan chat. A ke C ke? Okay, Elia jawab A. Ya, cikgu C. Sarah jawab A. Abua jawab Jax cakap C. Fahana C. Logan E. Logan ni lalang antara A, B, C, D je. Okay. So, jawapan dia saya jawab alga. Okay, kenapa? Keyword dia kat sini. Okay, awak nampak tak yang macam tangga tu? Saya tak boleh conteng pula kat sini. Okay, yang macam tangga tu. Okay, yang macam tangga tu sebenarnya adalah Spirogyra. Sekejap saya nak masukkan saya punya gambar ni sekejap. So, jawapan A. So jawapan dia A. Jawapan dia A. Alga. Okay, nombor 2. Jawapan dia A. Okay, nombor 2 jawapan dia A. Okay, nombor 3. Okay, nombor 3. Apa jawapan dia? Suhu yang manakah akan menyebabkan mikroorganisma tidak aktif? 37 Tidak aktif tau. Kosong, cikgu, kosong. Okay, tulis jawapan awak. 3 apa? 3 apa jawapan dia? Okay, ada jawab B. Ada jawab A. Ada yang jawab A. Yang cepat. Okay, Logan jawab A. Logan B. Maisara A. Okay, so alamak, saya nak tulis sebenarnya ni sekejap. Saya try masuk dekat whiteboard. So, keyword dia kat sini adalah tidak aktif. Okay, keyword dia adalah tidak aktif. Tidak aktif ni kalau awak tak aktif, senyap je kan? Betul tak? Ya. Tidak aktif adakah sama dengan mati? Tidak, cikgu, tidak. Tak. Dia masih Hidup. masih hidup tapi dia tak aktif. Okay. Masih hidup. Okay. Kalau suhu 121 ni apa? Dia Mati. Betul. Mati bersama dengan sporanya sekali. Mati bersama sporanya. Okay. Kalau 60 tak ada apa-apa lah. 60 salah. 37 ni Semua mati kecuali spora. Bukan. Hidup paling aktif. Paling cepat nak membiak pada suhu bilik. Hidup paling aktif. So, yang manakah masih hidup tapi tidak aktif? Jawapan dia adalah A. Okay, so 3 jawapan dia A. Alright. Okay, saya masukkan
soalan nombor 4. Soalan nombor 4 Antara mikroorganisma berikut, yang manakah membiak dengan cara menjangkiti sel perumah? Okay, keyword dia adalah menjangkiti sel perumah. Host B. cell dia. B, cikgu. Okay. Siapa jawab B tu? Okay, Maisal jawab B. Okay. Maksudnya dia ni adalah Parasit. Yes. Parasit ni apa? Duduk dekat rumah orang, dia menumpang. Betul. Dia Betul. tumpang. Dia pandai. Siapa yang suka tumpang-tumpang barang orang tu kan? Cakap kau ni parasit lah. Okay, dia menumpang benda hidup. Dia kena ada perumah. So jawapannya virus. Okay, yang mana satu virus? A ke B ke C ke D? B. Okay, so jawapan dia adalah B. Apa nama dia ni? Apa nama dia? Walaupun virus tapi nama dia bakterio. Dia macam nama dia macam bakteria tapi nama dia bacteriophage. Alright, kita masuk soalan yang kelima. Okay, ni soalan yang kelima. Okay, antara yang berikut, mikroorganisma manakah hanya boleh dilihat menggunakan mikroskop elektron? A, virus. Yes. Kenapa dia kena tengok guna mikroskop elektron? Sebab maksudnya dia sangat halus, sangat seni. So jawapan dia adalah virus. Terus tanda kat buku awak. Okay, terus tanda kat buku awak. Okay, kita masuk soalan yang ke-6. Okay, soalan yang ke-6. Mikroorganisma yang manakah boleh menukar tumbuhan dan haiwan yang mati kepada sebatian amonia? Agak-agak, okay. Macam mana mikroorganisma ni tukar tumbuhan dengan haiwan yang mati? Melalui macam mana? Benda yang mati biasa dia akan apa? Yes. Penguraian, pandai. Okay, melalui penguraian ataupun kita boleh cakap benda tu mereput. Kan? Macam daun bila dah kering lama-lama kena hujan panas dia reput. Kucing mati bila kita biar dekat tengah jalan, tepi jalan, ada lalat hurung, lama-lama tinggal tulang je. Lepas tu lama-lama tulang tu pun tak ada. Maksudnya berlaku proses penguraian kat situ. Okay, siapa yang terlibat? Delun terlibat. Siapa terlibat? Adakah virus? Virus dia menumpang benda hidup je. Betul tak? Bakteria. So virus dah salah. Alga biasa jumpa kat mana? Air. Okay, alga Air dalam cukup. air. Tapi tumbuhan Tempat dengan yang haiwan yang basah. mati, yes. Haiwan dengan tumbuhan yang mati tak semesti dalam air. Dah salah dah. Okay, protozoa biasa kat mana? Dekat Cikgu tak tahu. Protozoa bentuk dia macam tak tetap kan? Biasanya dekat air juga. Air. So jawapan yang paling sesuai Bakteria. adalah bakteria. Bakteria Bakteria. boleh berada di mana-mana. Dicecair Yes. ke dekat atas mana-mana lah. Mana-mana medium semua dia boleh ada. Dalam badan kita, dekat luar badan kita semua dia boleh ada. So mikroorganisma yang boleh menukarkan tumbuhan dan haiwan mati kepada sebatian amonia adalah bakteria. Okay, so nanti bila awak jawab soalan, walaupun mana aku tahu sebatian amonia ni apa? Okay, tapi awak kena salah satu virus duduk dia dekat benda hidup. Padahal haiwan ni dengan tumbuhan dah mati. So jawapan salah. Alga biasa ada dekat dalam air. Protozoa pun biasa dekat dalam air. So jawapan dia adalah bakteria. Bakteria. Okay, kita tengok soalan lain. Soalan nombor 7. Okay, boleh macam ni Okay, mikroorganisma yang manakah boleh menjalankan fotosintesis? Apa maksud fotosintesis ni? Fotosintesis siapa? Haiwan ke tumbuhan yang buat?
Tumbuhan cikgu. Tumbuhan. Yes. Kat sini keyword dia adalah tumbuhan. Pandai. Okay, so antara berikut yang mana satu tergolong dalam tumbuhan? Boleh jadi tumbuhan? B. Ulat. B. Protozoa. 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 Okay. Ada jawapan lain? C kot. C kot. Kulat. Kulat. Okay, kalau awak tengok dalam buku teks, kejap saya pun confused kat soalan ni. Dalam buku teks, dia hari tu kita belajar kulat boleh menjalankan proses fotosintesis ke? Tak boleh cikgu, tak boleh. Okay, yang saya tahu alga, tapi kat sini tak ada alga. Okay, protozoa. Yes, jawapan dia adalah, okay, cuba tengok buku teks. Ada buku teks tak dengan awak? Ada. Ada, okay. Buka Ada, muka surat 10. Buka muka surat 10. 10 wak. Ya. 10 dekat bahagian nutrisi. Okay. Protozoa mengamalkan nutrisi yang pelbagai jenis. Terdapat protozoa yang dapat menjalankan fotosintesis seperti euglena dan ada yang bersifat parasit seperti plasmodium. Okay, so jawapan dia apa? B. Yes, protozoa. Okay, protozoa. Kalau tengok dekat bahagian kulat, muka surat 6 dengan 7, tak ada diberitahu. Okay, nutrisi dia cakap biasanya dia adalah saprofit, dapat daripada benda yang hidup ataupun dia adalah parasit. Dia perolehi nutrien daripada perumahnya. Okay, so jawapan dia adalah B. Okay, kita tengok soalan lain. Soalan nombor 8. Soalan nombor 8 ni panjang sikit. Mana? Okay. Okay, seorang budak lelaki telah berjumpa doktor kerana mengalami demam selsema. Doktor hanya memberikan ubat tahan sakit kepada budak lelaki itu. Okay, kenapa doktor tak bagi antibiotik kepada budak lelaki itu? Doktor tak bagus. Kan? Maksudnya sakit dia tu ni tak? Okay. Tengok, cuba tengok. Keyword dia adalah demam selsema. Betul tak? Okay, selsema ni siapa penyebab dia? Bakteria ke? Virus ke? Virus. Bakteria. Disebabkan oleh virus. Awak demam selsema disebabkan oleh virus. COVID-19. So, kalau antibiotik kita dah belajar, kalau tengok dalam buku teks awak, antibiotik muka surat last sekali untuk bab 1. Ada dalam muka surat, 36. Okay, 36 tu untuk, antibiotik ni untuk merawat, biasanya untuk merawat bakteria sahaja. So, dia demam disebabkan oleh virus. Kalau doktor tu bagi antibiotik, baik tak demam dia? Selsema dia? Macam awak batuk, saya bagi awak ubat selsema. Sesuai tak? Tak sesuai kan? Tak baik kan? So oleh kerana budak lelaki ni dia hanya demam selsema disebabkan oleh virus. So takkanlah doktor nak bagi antibiotik sebab antibiotik ni untuk bunuh bakteria. Jadi tak sesuai. So jawapan A salah. B digunakan pada permukaan kulit sahaja, salah. Yang ni apa? Antiseptik. Antibiotik bertindak pada jangkitan bakteria sahaja. Ni, betul tak? C, betul tak? Betul. Okey, macam betul. Kita tengok D. Antibiotik mengandungi dadah yang boleh membahayakan kesihatan. Sebab tu doktor tak bagi. Betul ke? Betul ke? Salah. Sebab antibiotik dia bukan mengandungi dadah. Memang semua ubat tu ada dadah tapi dalam kuantiti yang betul. Tapi jawapan yang
setepat-tepatnya adalah C. Kenapa? Sebab antibiotik bertindak pada jangkitan bakteria sahaja. Budak ni kena demam selsema yang disebabkan oleh virus. Okey, boleh? So jawapan nombor 8 adalah C. Okey, 8C. Okey. Kita pergi soalan yang seterusnya. Soalan nombor 9. Okey, ni gambar apa ni? Soalan nombor 9. Dia nak buat sawi jeruk kan? Sebalang sayuran yang diproses, ada sawi, ada cuka. Apakah faktor yang membantu sayuran itu tahan lama? Orang nak buat jeruk. Jeruk kan biasa kita simpan lama pun boleh makan lagi. Macam kimchi kan. Lagi lama lagi sedap. Okey, apa faktor yang membantu sayuran itu tahan lama? Cuka tu bersifat apa? Cuka bersifat apa? Yes, acid. So dia berkaitan dengan apa? Kalau daripada gambar ni dia berkaitan dengan apa? Adakah dia ada cerita pasal suhu tak? Tak. Ada. Okey, dia tak ada cerita pasal suhu. Dia ada cerita pasal nutrien tak? Tak. Tak ada juga. Kalau ada nutrien, bakteria lagi suka nak hidup kan? Okey, tak ada. Nilai pH? Apa maksud nilai pH? Ada Tak tahu. 3 nilai pH. Okey, sama ada dia berasid, beralkali, Nutrien. yes. Kita dah belajar faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteria. Bakteria suka hidup dekat kawasan yang neutral tapi tidak pada berasid dengan beralkali. Kalau bakteria tak suka pada asid dengan alkali, bakteria suka boleh hidup tak? Tak. Tak boleh. Jadi, oleh kerana bakteria tak boleh hidup, okay, asid ni kan, bakteria tak boleh hidup dalam keadaan berasid, that's why lah sawi ni tahan lebih lama. Sebab tak ada bakteria yang boleh hidup dalam dia. Jadi dia tak mudah busuk, dia tak mudah rosak, that's why dia tahan lama. Okay, boleh? Okay, kelembapan pun tak boleh sebab kelembapan ni semua memang dia ada air tapi dia tak mempengaruhi. So jawapan dia adalah C sebab dia cerita pasal cuka. Boleh? Okay, boleh tak? Okay, so 9 jawapan dia C. 9 C. Roni tengok buku Roni, bukannya. Alright, okay, nombor 10. Okay, nombor 10, soalan ni selalu keluar dalam periksa tau. Okay, Raja 3 menunjukkan tindakan suatu bahan kimia ke atas koloni bakteria. Okay, dekat semua kawasan berlorek ni, okay, adalah bakteria. Okay, maksudnya kawasan tu banyaklah bakteria. Tiba-tiba kita letakkan satu bahan ni, saya letak warna lain. Saya letakkan satu bahan ni, okay, dekat keliling dia ni ada kawasan jernih pula. Dekat keliling ni ada kawasan jernih. Kenapa kawasan jernih ni boleh ada? Maksudnya dekat kawasan jernih ni ada bakteria ke tak ada? 9C Jackie. Okay, kawasan jernih bermaksud tak ada bakteria yang hidup, dia mati. Okay. Kenapa bakteria ni mati? Agak-agak apa bahan Q ni? Adakah dia antibody? Bukan. Okay. Antibody memang ada dalam badan kita. Alright. So antiseptik. Antiseptik biasanya untuk merawat luka. Okay, tak sesuai. Antibiotik. Tadi kita cerita pasal antibiotik boleh bunuh bakteria. Yes. Antiserum pun tak sesuai sebab antiserum ni lebih kepada injection untuk contoh macam antiserum ni digunakan bila kita demam. Contoh demam yang teruk, doktor tak bagi ubat kata doktor, okay saya inject lah awak
dalam masa 2 jam lepas tu kita rasa demam kita kebah. Okay, sembuh. Panas kita pun dah turun. Okay, itu maksud antiserum. Antiserum ni diberikan untuk masukkan antibody tambahan dalam badan kita. Okay, untuk lawan penyakit tadi. So jawapan dia oleh kerana berkaitan dengan bakteria kat sini, so jawapan dia adalah antibiotik. Okay, so nombor 10 jawapan dia C. Okay, 10 jawapan dia C. Alright. Okay, 10C, kita tengok soalan yang terakhir untuk objektif 11. Alright, nampak tak bentuk dia pelik-pelik? Okay, bentuk pelik-pelik ni biasanya apa? Virus. Okay, bentuk pelik-pelik ni biasanya dia adalah virus. Okay, apakah ciri virus? Sebenarnya dia nak tanya ciri mikroorganisma ni, apa ciri virus? Okay, COVID-19. Okay, apa dia? Adakah dia multicellular? Multicellular ni maksudnya dia ada banyak sel. Macam kita ni multi-cell. Sebab kita ada banyak sel. Sel darah, sel darah pun ada sel darah merah, sel darah putih, sel pipi lain, sel tulang lain. Okay, so kita ni terdiri daripada multi-cell. Haiwan pun multi-cell. Okay, kalau virus ni biasanya dia adalah unicell, dia ada satu sel sahaja. Adakah dia boleh berrespirasi? Dia boleh bernafas tak? Agak-agak virus ni ada paru-paru tak? Ada bernafas? Tak. Virus ada paru-paru tak ada kan? Virus dia macam robot. Dia tak bernafas, dia tak makan. Okay, tapi dia boleh hidup sebab dia menumpang pada benda hidup untuk yang saya tunjuk video yang lepas. Dia lepaskan sel dia, lepaskan sel dia dalam perumah sel lain and then dia membiak. Tu je. Okay, adakah dia boleh lakukan proses fotosintesis? Okay, tak boleh. Tak boleh. Okay, yang ni pun tak boleh. Ni boleh maksud dia? Okay, ni bukan. Okay, adakah virus membiak dalam sel hidup? Ya, sebab dia adalah parasit. Okay, sebab tu COVID-19 kan saya cerita dia masuk dalam badan kita, barulah dia dapat membiak. Kalau tak dapat. Alright. Okay. So kita nak bincangkan untuk soalan struktur. Jangan saya buang yang atas ni. Alright. Okay, soalan struktur ni, okay. Yang ini merupakan kalau dalam SPM, dia merupakan soalan bahagian A. Awak dah pernah try jawab kan soalan setengah tahun dengan akhir tahun lepas. Tapi soalan akhir tahun kita tak sempat nak bincang. Soalan akhir tahun kita tak sempat nak bincang. Okay, kalau soalan bahagian A, kertas 2, dia akan keluar soalan macam ni. Okay. Roni, Bobby, kan saya kick lah nanti kan. Okay, so keyword dekat sini, eksperimen ni dijalankan untuk mengkaji kesan suhu. So awak kena tengok keyword dia adalah suhu terhadap pertumbuhan mikroorganisma. Okay, bila dia cakap suhu, berapa suhu dia? Okay, 5, 37 dengan 70. Okay, so bila suhu, awak dah tahu dah suhu yang paling optimum untuk tumbuhan, untuk mikroorganisma ni hidup, suhu berapa? Yang paling tinggi. Tadi kita dah bincang soalan paper 1 tadi. 37, yes. Ini yang paling tinggi. Okay, kemudian dia dah bagi kat sini. Pemerhatian dicatatkan selepas 2 hari. Okay, selepas 2 hari dia nampak 37. Ya. Okay. Kalau tengok pada suhu 37, keadaan bubur nutrien sangat keruh. Yang lain semua sedikit. Okay. Bermaksud pada suhu 37, bakteria hidup lagi banyak.
hidup lagi banyak. Okey. Pada suhu 5 sedikit keruh. Okey, bubur nutrien ni bentuk dia macam mana? Sebab saya takut awak tak pernah nampak sebab kita tak buat eksperimen kan. Okey, pernah tengok agar-agar yang warna jernih tak? Pernah tengok agar-agar tak? Pernah. Okey, agar-agar warna dia warna jernih, clear kan? Betul tak? Okey, agar-agar warna dia warna clear. Okey. So macam itulah bentuk bubur nutrien sebelum kita tinggalkan beberapa hari. Okey, tapi selepas beberapa hari, kalau ada bakteria yang hidup dalam tu, ada pertumbuhan mikroorganisma, oleh kerana dia letak kat sini adalah bakteria. Okey, kalau selepas 2-3 hari bakteria tu hidup, bubur nutrien yang mula-mula tak ada warna tu, warna jernih macam warna air masak tu, dia akan bertukar jadi warna keruh. Kalau kita nampak dia keruh tu maksudnya adalah bakteria yang hidup. Tapi kalau dia sangat-sangat keruh sampai bertukar warna jadi warna susu, sampai jadi warna dia macam warna kekuningan, maksudnya kat situ lagi banyak bakteria yang hidup. Faham tak? Okay, maksudnya pada suhu 5 dengan 70, bukan tak ada langsung bakteria yang hidup. Masih ada sebab kita dah belajar pada suhu rendah dengan suhu yang tinggi pun masih ada bakteria yang boleh hidup. Okay, cuma dia tidaklah banyak. Dia sedikit sahaja. Jawapan dia sedikit keruh. Sedikit keruh. Ada bakteria hidup tapi tak banyak. Macam suhu 37 darjah Celsius. Okay, so soalan tanya lagi. Nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini. Okay. So awak dah pernah belajar tak masa form 1, form 2, form 3 macam mana nak cari pemboleh ubah ni? Macam mana nak cari pemboleh ubah? Okay, pemboleh ubah ni, okay, kalau dia dah bagi jadual, macam ni, okay, tabung uji ni kena potong siap-siap sebab dia adalah alat radas. Alat radas tak boleh jadi pemboleh ubah. Okay, alat radas tak boleh jadi pemboleh ubah. Saya rasa tahun lepas memang kebanyakan cikgu tak terangkan tentang teknik menjawab ni. Tapi saya kena cerita kat awak lah sebab kita tak tahu bila lagi kita boleh bersemuka. Sebab selagi PKP ni mungkin sekolah akan ditutup lagi. Okay, so awak kena tengok ni, alat radas tak boleh jadi pemboleh ubah. So tabung uji ni pangkas siap-siap. Okay, so dekat jadual ni, kotak yang pertama akan jadi pemboleh ubah dimanipulasi. Apa maksud dimanipulasi? Yang kita boleh letak suhu berapa kita nak. Okay, 5, 37, 70. Kita yang tetapkan. Okay, so saya buat kat sini dalam kurungan MV. Dalam bahasa Inggerisnya manipulated variable. Pemboleh ubah dimanipulasi. Okay, yang hujung sekali, senang cerita macam ni kalau ada kotak macam ni, yang depan ni MV, okay, belakang ni adalah RV. RV ni apa? Adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okay, bergerak balas. Hasil eksperimen tu apa yang berlaku? Okay, suhu 5 kita tetapkan. Apa hasil yang berlaku? RV dia. Okay, bergerak balas dia. So kat sinilah. Alright. So nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini. Yang mana satu pemboleh ubah dimanipulasi? Ambil sahaja terus daripada dalam jadual. So jawapan kat sini adalah suhu. Okay, suhu. Okay, boleh? Okay. Alright. Okay. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas. Okay, bergerak balas biasanya kita tengok daripada jadual yang belah hujung. Hasil eksperimen. So apa hasil eksperimen tadi? Keadaan bubur. Yes, tulis keadaan bubur nutrien. Okay, keadaan bubur nutrien. Okay, keadaan bubur nutrien.
Okay, keadaan bubur nutrien. Okay, yang dimalarkan, okay, apa maksud dimalarkan? Apa yang awak kawal sepanjang dalam eksperimen ni yang sama je? Okay, cuba tengok balik dalam jadual tak ada, biasanya dalam gambar rajah. Agak-agak apa yang sama dalam gambar rajah ni? Apa yang sama? Mikroorganisma. Pertumbuhan mikroorganisma bergerak balas, hasil dia. Daripada, okay, lagi satu keyword dia, okay, dalam soalan yang mana yang ni kan? Dalam soalan biasanya ada MV dengan RV. Okay. MV dengan RV ni apa? Pemboleh ubah dimanipulasi dengan yang bergerak balas. Okay, apa yang sama? Yang sama tu cuba tengok. Ni. Level dia sama tak? Sama tak level bubur ni? Sama tak level dia? Sama kan? Maksudnya kita tuang, isi padu bubur nutrien tu sama. Okay, so isi padu okay, so yang sama awak boleh buat isi padu bubur nutrien ataupun kultubakteria, jenis kultubakteria. So jawapan dia boleh jadi pemboleh ubah dimalarkan ni biasanya boleh jadi banyak. Okay, so tulis satu sajalah tapi dalam ni awak saya boleh bagi jawapan dia. Isi padu bubur nutrien atau jenis kultur bakteria. Okay, awak terus buat jawapan awak nanti. Senang. Okay. So dengan jawab MV, RV, CV ni awak dah dapat 3 markah. Okay, dah dapat 3 markah. Okay, boleh? Cikgu, ini POK ke PEK? Apa? Itu PEK ke POK? Itu last kali itu. Jenis kultur bakteria. Bakteria. Okay, bakteria. BA. Bakteria. Okay. Okay, kemudian hipotesis. Korang tahu tak hipotesis tu apa? Kesimpulan. Hipotesis tu apa? Bukan. Mana belajar? Okay, hipotesis adalah ramalan awal. Ramalan awal. Bukan. Sebab inferen. Okay. Hipotesis Hipotesis ramalan. Okay, contoh. Jika saya gunakan suhu 5 darjah Celsius, apa yang berlaku dengan keadaan bubur nutrien ni selepas beberapa hari? Maksudnya masa awak jalankan eksperimen ni, contoh, okay, hari ni kita nak jalankan eksperimen, okay, suhu 5 darjah Celsius ni kita letakkan dekat, contoh kita letak dalam peti ais lah. Peti ais yang biasa tu 5 darjah Celsius. Okay, selepas 2 hari awak rasa apa yang berlaku dengan bubur nutrien ni? Awak rasa apa yang berlaku dengan bubur nutrien ni? Okay, so dia apa ni? Berubah. Apa yang berlaku? Berubah color. Okay, so hipotesis ni ramalan awal kita. Okay, ramalan awal kita. Tapi untuk soalan section A, ramalan awak tu berdasarkan keputusan daripada dalam jadual yang dah diberi. Okay, senang cerita. Okay, awak tulis formula kat atas ni hipotesis ni. Allah. Okay, formula dia adalah jika MV, okay, kurungan ni situasi, nanti saya ajar macam nak buat ayat maka RV, okay, apa hasil? Okay, buat dulu formula tu. Jika MV situasi apa yang berlaku, maka RV, okay, apa hasil dia? Okay, MV dapat dekat mana tadi? Daripada jadual. RV pun dapat daripada
jadual. Okay, so macam mana kita nak susun ayat? Okay, macam mana kita nak susun ayat? Okay, so jika MV awak tadi, Suhu ni meningkat. MV kita ada 5. Okay, tengok suhu kita ada berapa? 5, 37 dengan 70. Okay, awak kena pilih salah satu. Kalau boleh cari yang RV dia lain daripada yang lain. Okay, kalau tengok 5, jawapan dia adalah sedikit keruh. Sama dengan 7 dengan 70. Betul tak? Betul tak? Kan? So jangan pilih 5 dengan 70, pilih 30 tu 37. So jika apa situasi dia? Bubur nutrien ni kita letak pada suhu 37 darjah Suhu Celsius, betul? suhu tu- Yes. Jika bubur Celsius. nutrien Dan diletakkan pada suhu berapa? 37 darjah Celsius. Okey, ini situasi dia, betul tak? Sebab tu saya kata jika MV situasi. Okey, jika bubur nutrien diletakkan pada suhu 37 darjah Celsius, itu adalah situasi dia. Pada suhu 37 kita letak bubur nutrien tu. Faham? Okey, so maka maka RV kita tadi apa? Keadaan bubur nutrien kan? Keadaan bubur nutrien. Apa yang awak nampak dekat dalam jadual? Keadaan bubur nutrien pada suhu 37 yang tadi. berubah menjadi keruh. Yes, berubah menjadi keruh ataupun keruh. Dah. So ini adalah ayat hipotesis yang sangat tepat. Okay. Jika bubur nutrien diletakkan pada suhu 37 darjah Celsius, ada MV kat situ, ada situasi. Situasi dia apa? Bubur nutrien diletakkan pada suhu 37 darjah Celsius. Maka keadaan bubur nutrien ni adalah RV. Hasil dia apa? Hasil dia adalah keruh. Alright. So bila awak dapat buat macam ni, ayat macam ni, awak akan dapat 1 markah. Okay, boleh? Okay. Ini formula ini formula hipotesis. Awak kena hafal. Hipotesis kena hafal. Sebab nak SPM kan? Nak SPM tahun ni, so kena hafal. Alright. So mana lagi? Soalan yang seterusnya, definisi secara operasi. Okay, macam mana nak jawab soalan definisi secara operasi? Kalau bahasa Melayu, definisi ni bermaksud makna. Betul tak? Apa maksud bakteria? Okay, tapi dalam sains, definisi secara operasi bagi bakteria berdasarkan eksperimen ini, apa yang awak faham dengan maksud bakteria dalam eksperimen ni? Okay, apa yang awak faham dengan bakteria dalam eksperimen ni? Bila ada bakteria, apa yang berlaku dekat bubur nutrien tu tadi? Jadual. Okay, daripada jadual tu. Okay, so ayat dia akan jadi macam ni tau. Okay, definisi secara operasi dia ada formula dia. Okay, awak hafal ataupun awak tulis kat sebelah. DSO, formula dia. Soalan tanya apa? Kalau dalam soalan ni, soalan tanya pasal bakteria. So jawapan awak kena start dengan bakteria. Kena start dengan bakteria. Tak payah jawab definisi secara operasi bagi bakteria ialah, tak perlu. Terus straight to the point, soalan nak apa? Bakteria. So nanti terus buat bakteria ialah apa? Okay, soalan ialah, okay, kat sini awak kena pilih bahan ke atau proses. Okay, macam mana nak bezakan bahan dengan proses? Bahan ni benda awak boleh nampak. Maksudnya kalau macam tak dalam eksperimen ni kita letak cool to bakteria. Cool to bakteria tu kita boleh nampak tak? Bakteria memang tak boleh nampak, tapi cool to bakteria tu kita boleh nampak.
Okay, so dia adalah bahan. Kalau proses ni benda yang memakan masa. Contoh proses fotosintesis. Apa lagi? Pertumbuhan, kan? Ataupun elektrik. Kita tak nampak elektrik kan? Okay, kekondusian elektrik ialah proses. Benda yang kita tak nampak, proses. Okay, so yang ini yang menyebabkan RV. Okay. Okay, so kalau daripada formula ni, macam mana kita nak buat ayat yang boleh dapat 1 markah untuk definisi secara operasi? Nanti awak tengok balik, dulu masa aku jawab, kenapa salah rupanya tak ikut formula. Okay, so jawapan dia nanti akan jadi, okay, soalan dalam eksperimen ni dia nak, dalam soalan ni dia nak bakteria. So jawapan awak mesti start dengan bakteria. Ialah, boleh nampak tak dalam eksperimen ni bakteria? Kita boleh nampak kultur bakteria kan? Bakteria ialah bahan yang menyebabkan RV kita tadi apa? Keadaan bubur nutrien. Sorry. Okay, keadaan Allah. Baik. Okay, keadaan bubur nutrien. Okay, apa yang berlaku dekat bubur nutrien ni kalau ada bakteria? Bubur nutrien tadi saya dah cerita, mula-mula warna dia warna jernih. Bila ada bakteria, dia akan bertukar jadi warna keruh. Tak kisahlah sedikit keruh ke, sangat keruh ke. Yang penting bila ada bakteria, hidup kat situ dia akan jadi keruh. So apa maksud bakteria dalam eksperimen ni? Bakteria ialah bahan yang menyebabkan keadaan bubur nutrien menjadi Keruh. yes. Okay, menjadi keruh. Sorry. Kenapa ni? Dia tak nak tulis lah guys. Okay, menjadi keruh. Okay. Buat ayat macam ni, awak terus dapat 1 markah. Okay. Okay, mula-mula mungkin awak tak biasa dengan soalan SPM untuk bahagian A, awak akan rasa cikgu susahnya nak cari MV, nak cari RV. Nak keluarkan apa ni? Nak keluarkan semua-semua ni kan? Tapi jangan risau, bila dah lama buat latihan, benda ni akan jadi senang. Awak akan nampak flow dia macam mana. Okay, kita tengok soalan yang kedua. Sekarang pukul berapa? Okay, 9.44. Okay, kejap Okay, kita tengok soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua cerita pasal mikroorganisma roti lembap. Ni yang saya minta awak buat eksperimen hari tu. Okay. Okay, roti lembap selepas 3 hari. Dia kata kat sini 3 hari tapi ada kawan-kawan kita buat sampai seminggu baru dapat result. Okay, ada yang tinggalkan dah lepas 2 minggu tunjuk kat saya, cikgu dua-dua dah berkulat. Okay, okay, kenapa? Sebab kita nak kaji roti lembap ni dalam masa 3 ke seminggu sahaja. Selepas daripada itu dua-dua memang akan berkulat. Okay, so roti lembap selepas 3 hari nampak ada bintik-bintik. Roti kering selepas 3 hari tak nampak apa-apa, kosong. Apa maksud dia? Roti lembap ni menggalakkan pertumbuhan bakteria ataupun menggalakkan pertumbuhan kulat. Biasa dekat roti ni kulat lah sebab ada yeast kan. Okay, nyatakan satu pemerhatian. Okay, keyword kat sini adalah pemerhatian. Apa yang awak faham dengan pemerhatian? Perhati. Okay, so pemerhatian ni adalah apa yang kita nampak. Kita nampak. Okay, tapi dalam gambar rajah ni ada banyak benda yang awak nampak. Awak nampak ada X, awak nampak ada roti kering, awak nampak roti lembap, ada awak nampak selepas 3 hari. Apa yang berlaku dengan roti ni? So nak cerita yang mana satu? Okay, kat sinilah pentingnya bila soalan section A, awak kena pandai cari, keluarkan
MV, RV, CV. Okey, keadaan roti. Pandai Hilfi. Okey, kenapa Hilfi jawab keadaan roti? Sebab, okey, so kita tengok sama-sama MV kat sini, apa yang awak kawal? Macam awak buat eksperimen hari tu, saya kata okey, satu roti kering, satu roti lembap. Itu yang awak kawal. Okey, sebelum eksperimen nak jalankan, saya gunakan roti kering satu, roti lembap satu. Okey, itu adalah manipulated variable. Pemboleh ubah dimanipulasi. Maksudnya, roti lembap dan roti kering ni adalah pemboleh ubah dimanipulasi. So, nak tulis macam mana? Okey, ada macam-macam cara. Awak boleh tulis macam ni juga. Okay, awak boleh terus tulis roti lembap dan roti kering. Sorry. Allah. Dia dah hang. Dia tahulah time's up. Masa dah habis. Kejap hilang terus. Ya Allah ya Tuhan. Okay. Roti lembap dan roti kering. Awak boleh tulis macam tu je. Nampak tak? Okay. Okay, dengan syarat dekat sini awak jangan buat atau macam ni. Kalau macam ni jawapan awak dekat tengah-tengah ni tadi, jawapan awak akan jadi salah. Okay, ni untuk penandaan SPM lah. Okay, untuk penandaan SPM. So, jawapan awak mesti roti lembap dan roti kering. Sebab kita jalankan untuk dua-dua. Awak pun dah belajar maths kan? Kalau atau tu maksudnya salah satu je ada kan? Okay, ataupun kita boleh jawab keadaan roti. Apa maksud keadaan roti? Satu lembap, satu kering. Okay? So ataupun jawapannya. Buat slash macam ni tak apa. Okay, RV adalah hasil. Kalau dan boleh ke? Dan boleh? Kalau dan boleh. Kalau maksudnya awak nak guna perkataan dan tu kan? Tu boleh. Okay? Okay, RV adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Hasil eksperimen. Okay, apa yang awak nampak hasil eksperimen? Kita nak tengok apa? Kita nak tengok keadaan roti. So bolehlah tulis kat sini. Jawapan dia adalah keadaan roti. Keadaan roti. Tak sesuai pula sebab kita dah buat keadaan roti kat atas kan. Boleh buat pertumbuhan mikroorganisma. Ya. Okay, ataupun keadaan roti selepas 3 hari. Pun boleh. Keadaan roti selepas 3 hari. Okay, untuk soalan ni dia tanya tak CV? Dia tak tanya, so tak payah cari lah. Kita nak cepat. Okay, so pemerhatian. Okay, pemerhatian apa yang kita nampak, biasanya kita sebut R, biasanya kita sebut RV. Okay, so RV kat sini dia dah bagi pada roti lembap yang telah disimpan selama 3 hari. So yang ini tak payah tengok. Tengok apa yang berlaku pada pertumbuhan mikroorganisma dekat roti lembap selepas 3 hari. Apa yang awak nampak? Apa yang awak nampak? Okay, kita nampak. Okay, roti lembap ada tumpuk hari tu awak nampak tumpuk apa? Tumpuk kuning
tumpuk kuning di Hijau lah. hijau permukaannya. Hijau tu dah lama sangat tu. Okay. Roti lembap ada tumpuk kuning di permukaannya. Ataupun roti lembap ada tumpuk hijau di permukaannya pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting kita nampak ada tumpuk. Dia akan tengok perkataan tumpuk tu. Okay. So apa yang kita nampak? RV. RV kita adalah pertumbuhan mikroorganisma kan. Kita cerita apa yang kita nampak. Untuk soalan ni dia terus direct tanya untuk roti lembap. So jawab untuk roti lembap sahaja. Okay, berdasarkan Rajah 2, apakah mikroorganisma X? Awak rasa apa ni? X ni apa? Dia termasuk dalam kumpulan apa? Kulat. Fungi. Pandai. Bukan fungi kecil. Kulat lah. Fungi. Fungi itu dalam bahasa Inggeris. Boleh lah awak jawab. Kalau contohlah. Ada setengah orang, dia senang nak hafal dalam bahasa Inggeris kan. Yang term-term yang simple-simple kan. Okay, boleh tak dalam jawapan tu awak rojak. Contoh, untuk 2A awak jawab bahasa Melayu. 2B awak jawab fungi tadi awak cakap fungi ke apa kan. Jawapannya boleh. Untuk sains tak ada masalah. Yang tak boleh tu bila macam mana? Bila dalam satu ayat tu awak cakap macam ni. Moist bread ada tumpuk kuning di permukaannya. Roti lembap ni awak ganti dengan bahasa Inggeris, awak rojakkan dia dalam ayat yang sama. Tu tak boleh. Okay, dalam SPM lah. Saya cerita SPM. Dekat jawapan sekolah mungkin boleh lah kot. Cikgu masih faham lagi boleh terima. Tapi dalam SPM memang tak boleh terima. Tapi kalau soalan 2A awak jawab bahasa Melayu. Soalan 2B awak jawab bahasa Inggeris. 2C jawab bahasa Inggeris. Boleh. Tapi kena full lah ayat dia. Cikgu, MV tulis kelembapan roti boleh tak? Boleh. MV tulis kelembapan roti boleh. Sebab kita nak kaji tentang kelembapan. Boleh simpin? Alright. Dan soalan yang terakhir, sebab soalan yang seterusnya nanti untuk soalan dia bukan terakhir. Nanti yang lain tu saya akan bagikan jawapan. Sebenarnya yang bahagian B tu dah senang. Bahagian A ni memang lama sikit tau sebab kita kena bahagian A awak nak jawab memang kena ada skill. Awak kena pandai first, awak kena pandai keluarkan pemboleh ubah. 3 pemboleh ubah tu awak kena pandai keluarkan. Boleh dapat daripada dalam soalan, boleh dapat daripada rajah ataupun dalam jadual ataupun dalam graf. Okay, yang itu kena ada skill. Awak kena belajar. Dalam buku rujukan ke, dalam buku teks ke dia tak sebut, dia tak bagi pun. Sepanjang kita belajar saya tak disentuh pun MV, RVCB tak ada kan. Okay, tapi dalam soalan periksa boleh keluar dalam bahagian A. Sebab tu bahagian A ni awak kena ada skill. Ada orang yang kena ajar awak. Macam mana nak dapat MV, RVCB. Nak tackle, nak jawab soalan memang kena keluarkan 3 benda ni. MV, RVCB untuk bahagian A. Untuk bahagian B lebih kepada teori. Kalau awak nak terror bahagian B, awak kena terror kertas 1. Selalu buat soalan kertas 1, awak boleh jawab bahagian B dengan baik. Bahagian C, dia balik macam bahagian A balik. Ada skill menjawab. Kalau awak dah mahir skill menjawab, awak tahu macam mana nak tackle soalan tu, nak cari jawapan dekat mana. Sebab soalan 10, 11, 12, soalan 10, jawapan kebanyakannya ada dalam soalan. Awak kena pandai keluarkan je. Soalan 11 dengan 12, esay. Soalan 11, 12, 13. Okay. Kemudian ada tambah lagi nanti ada soalan inovasi. Tu nanti saya tak sentuh lah untuk bahagian B. Okay. Ni kita tengok dulu untuk bahagian ni. Untuk bahagian bab 1 ni kita tak ada inovasi. So don't worry. Dia tak minta kita buat inovasi untuk hasilkan virus. Tak ada. Okay. Okay. Kita teruskan dengan hipotesis. Tadi kita dah belajar jika MV situasi maka RV apa yang kita nampak. Kan? Okay. Dalam eksperimen ni nyatakan hipotesis. So awak nak tulis apa? Jika MV kita apa? Roti lembap dengan roti kering. Okay, pilih yang ada hasil. Antara roti lembap dengan roti kering, roti lembap ada hasil. Kita nampak ada tumpuk-tumpuk dekat permukaan dia. Okay, so pilih roti lembap.
pilih yang ada hasil. So jika roti lembap, okay, apa situasi dia? Okay, contohlah, saya kata okay, hari tu saya minta awak sediakan roti lembap dengan roti kering. Okay, kena buat apa baru nampak hasil dia? Kena renjiskan air. Okay, kena renjis air. Lepas renjis air terus ada kulit ke? Kena simpan. Kena tunggu simpan dia. Kena simpan. Bagus. Okay, itu yang saya nak. Okay, bila awak buat ramalan, okay, jika roti lembap, maka ada tumpuk kuning di permukaan. Okay, roti lembap kita tak terus nampak tumpuk kuning, tapi kita kena biarkan. Untuk situasinya, kita kena biarkan selama berapa hari? 3 hari. 3 hari. Kat mana dapat 3 hari? Dalam soalan. Untuk bahagian A, bukan berdasarkan apa yang kita dah buat tau. Berdasarkan soalan yang dia dah bagi. Okay, macam mana dapat? Sebab dia tulis kat sini selepas 3 hari. So, jika roti lembap dibiarkan selama berapa hari? 3 hari. Maka apa yang berlaku dengan pertumbuhan mikroorganisma, kita nampak apa? Maka ada tumpukan di permukaannya. Jika roti lembap dibiarkan selama 3 hari, maka ada tumpukan di permukaannya. Kalau awak tengok jawapan-jawapan dalam buku rujukan agak berbeza sikit, tolonglah ikut yang saya ajar ni sebab ini adalah format penandaan SPM yang terkini. Yang terbaru memang macam ni. Okay, yang terbaru memang macam ni. Okay, boleh lagi tak ni? Kita habiskan, ada 2 soalan lagi, dia nak pun boleh ubah. Saya terus bagi jawapan ya. Untuk soalan nombor 2 ni. Nanti untuk soalan nombor 3, dengan soalan cabaran K-Byte, saya akan bagi jawapan dekat dalam grup. Boleh? Okay, sebab macam dah nak pukul 10 kan? Okay, lagi 2 minit pukul 10. Kalau awak tuition luar pun memang sampai pukul 10 kan? Biasanya 8 hingga 10. Okay, kita masukkan satu lagi soalan. Boleh tak tadi? Okay, soalan last. Soalan nombor 3 ni saya tak bincang, tapi kalau nak jawapan simple je sebenarnya jawapan dia. Okay, yang ni tadi pun boleh ubah dalam eksperimen yang roti tadi tu kita dah jawab. Pun boleh ubah dimanipulasi, macam Simpin cakap kelembapan roti. Okay, boleh diterima ataupun awak salin balik roti lembap dan roti kering. Okay. So saya ambil jawapan Simpin tadi. Kelembapan roti. Sorry tulisan, ya Allah, dah malam-malam kan. Okay, kelembapan roti ataupun awak boleh jawab roti lembap dan roti kering. Boleh diterima juga. Ini case kalau awak tak tahu apa nak tulis untuk MV. Okay, MV mesti ada pemboleh ubah kat depan. Okay, yang bergerak balas tadi kita tengok keadaan roti selepas 3 hari ataupun pertumbuhan mikroorganisma. Ya Allah, tulisan. Okay. Keadaan roti selepas 3 hari. Okay, so untuk soalan nombor 3, saya rasa saya terus bagi jawapan nanti dalam grup ke nak buat terus sekarang? Simple je. Terus. Terus je sebab nanti awak pun mesti malas nak buka buku kan. Okay, so habisan yang tadi. Okay, Raja menunjukkan JKL dan M. Okay, kalau tengok ni yeast. Okay, yeast
Yang ni mucor. Yang ini apa? Spirogyra. Okay. Yang atas ni pun kumpulan sama dengan M. Okay, yang manakah boleh menghasilkan makanan sendiri? Yang boleh menghasilkan makanan sendiri maksud dia boleh lakukan proses fotosintesis. Okay, tadi kita dah tengok sikit masa kertas 1 yang boleh hasilkan fotosintesis adalah kumpulan alga sebab dia boleh melakukan proses fotosintesis. So jawapan dia adalah K dan M. M Spirogyra alga. Yang tidak boleh menghasilkan makanan sendiri J dan L. Awak tengok sains. Sains simple je nak jawab. Tak payah nak macam ni saya nyatakan yeast, mucor kan. Tak perlu pun. Awak just tulis huruf je dah dapat markah. Okay, dah dapat 2 markah. Okay, namakah kumpulan mikroorganisma yang boleh menghasilkan makanan sendiri tadi? Apa? Alga. Sebab tu saya kata untuk bahagian B, kalau awak tera kertas 1, awak mesti tera bahagian B. Mesti boleh jawab sebab dia soalan teori. Okey, apakah proses yang dijalankan oleh kumpulan mikroorganisma dalam 3B1 ni, okey, alga, untuk menghasilkan makanan ni sendiri? Tadi saya tulis apa ni? Proses apa ni? Fotosintesis. Tu jawapan dia. Sintesis. Dah berapa markah? Soalan jawapan pendek simple dah dapat 4 markah. Kalau subjek lain awak kena buat huraian, buat karangan panjang baru dapat 2 markah kan? Sebab tu sains ni senang nak lulus. Okay. Cepat dah nak habis ni. Okay, mikroorganisma L. L yang macam roti tadi, apa nama dia? Kulat. Dia dalam kumpulan kulat tapi nama dia adalah mucor. Okay. Kaedah pembiakan dia, okay, kalau awak perasan masa awak tengok roti awak yang dah berkulat tu, awak nampak macam dia berdebu kan? Betul tak? Okay, sebenarnya dia bukan debu tau. Kita panggil dia spora. Okay, pembentukan spora. Kalau awak tengok dekat mikroskop, okay, contoh dia buka roti awak. Okay, ada banyak kat bawah ni. Dia sebenarnya ada macam bulu-bulu kat sini. Okay, debu-debu tu. Okay, dia boleh pecah dan dia boleh lepaskan debu-debu tu. So ni kita panggil dia pembentukan spora. Alright, so untuk hari ni kita dah habis bincangkan tentang bahagian A, bahagian B dan juga soalan kertas 1. Okay, untuk cabaran KBIT, kejap lagi saya akan bagi terus jawapan dia apa. Tapi sebenarnya kalau awak nak jawab pun dah ada panduan menjawab dah dekat tepi tu. Okay, tapi saya akan bagilah jawapan dia. Sebab cabaran KBIT ni biasanya adalah soalan aras tinggi yang boleh ditanya. So just untuk pengetahuan awak sajalah macam mana cara nak jawab dia. Okay, kita tak bincang lah sebab dah pukul 10 malam. Pun simple je sebenarnya ayat-ayat dia. Simple je jawapan dia. Saya bagi kat grup nanti kalau boleh terus buka dan terus salin jawapan. Okay, boleh? Okay, so saya rasa untuk malam ni ini sahaja. Okay, so untuk malam ni ini sahaja. Malam ni boleh tak saya harap awak jangan rasa macam susahnya nak jawab paper tu, ada section A ni macam nak cari. Untuk kali pertama memang awak akan rasa susah, tapi lama-lama bila awak dah biasa buat, dah biasa dah nampak soalan, dah tahu dah nak buat macam mana, benda tu sebenarnya simple. Benda yang skill ni memang awak kena belajar daripada awal. That's why daripada bab 1 ni, sebab awak tahu ni nak SPM kan, saya nak jawab daripada awal. Dah tahu dah macam mana nak keluarkan MVRVCV untuk tackle soalan. Sebab soalan section A merangkumi 20 markah.
20 markah ni kalau awak tak pandai cari MVRV, CV, memang 20 markah ni awak susah sangat nak dapat. Awak akan dapat 5/20, 4/20. So kalau boleh janganlah. Kalau boleh untuk section A dapatkan 18/20, 20/20. Memang boleh. Walaupun awak duduk kat kelas belakang ke, saya dah jumpa ramai budak yang walaupun dia kelas belakang tapi dia still boleh dapat kalahkan budak kelas depan. Emerald, Jade, dia boleh melepasi. Boleh dapat top 5 antara student lain. Sebab sains ni dia bukannya benda yang macam, apa orang kata? Macam maths. Okay, macam maths tu semua adalah skill. Kau tak pandai, kau tak hafal formula, kau tak pandai, kau tak pernah buat latihan, kau tak boleh. Kalau sains ni sebab dia berada di sekitaran kita, ada soalan yang kita boleh fikir secara logik. Okay, tapi untuk bahagian A tak boleh. Bahagian A memang kena ada skill lah macam maths tu. Tapi dia hanya merangkumi 20 markah je. So awak kena belajar. Okay, untuk nak tera bahagian B tadi yang macam soalan tadi kan, soalan nombor 3 tadi, awak kena memang tera kertas 1. Bila awak selalu buat soalan kertas 1, awak dah biasa jumpa soalan, secara tak langsung sebenarnya awak tak baca buku pun tak apa. Sebab awak dah biasa jumpa soalan, awak dah tahu dah jawapan dia apa. Okay, so don't worry. So hari Khamis ni kita akan masuk bab 2. Bab 2 pun very interesting tentang nutrisi makanan. Pun best. Yang tak best ni nanti bila masuk tumbuhan sikit. Tapi tumbuhan pun walaupun tak best, tapi sebenarnya dia benda simple je. Okay, so itu sahaja. Pasal makanan ni panjang tau. Sebab daripada muka surat, dalam buku teks daripada muka surat 46 hingga 88, lebih kurang 40 muka surat. Lebih kurang 50 muka surat. Bayangkan, nak belajar pasal makanan je. Okay, so untuk malam ni, yang itu hari Khamis punya cerita lah. Okay, untuk malam ni terima kasih untuk yang hadir, yang sampai habis. Good night, sweet dream. Tidur jangan mimpi mikroorganisma pula. Okay, itu saja untuk kelas malam ni. Terima kasih. Bye. Bye. Terima kasih, Guru. Bye. Sama.